Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan bertangkan tentang surah Al-Adiyat. Baik. Nama saya Muhammad Haikal Hakimi bin Abdul Wahab. Nombor matrik di 183-11-083. Ahli kumpulan Muhammad Faris Akmal bin Aziz. Nombor matrik di 183-11-083. Dan Muhammad Aiman bin Rusli. Nombor matrik di 183-11-088. InsyaAllah saya akan ceritakan tentang pengenalan surah. Surah Al-Adiyat terdiri daripada 11 ayat dan tergolong daripada kategori surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang artinya berlari kencang yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Okey, seterusnya saya akan bacakan surah Al-Adiyat beserta maksudnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabaha, yang bermaksud demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal-muriyati qadaha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharana bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Fawasatana bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dengan berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dhalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Antara keistimewaan surahnya, yang pertama, barang siapa membaca surah Al-Adiyat waktu dalam keadaan kesulitan ekonomi, insyaAllah akan dilapangkan rezekinya dari jalan yang tidak terduga. Yang kedua, membaca surah ini dapat menyelamatkan orang yang takut, orang yang lapar, orang yang haus, dan orang yang berhutang. Okey, baik. Macam surah Al-Adiyat ni, yang pertama keistimewaan dia ni, barang siapa yang membaca surah Al-Adiyat waktu dalam keadaan kesulitan ekonomi. Baik, macam sekarang ni musim Covid, digalakkanlah membaca surah Al-Adiyat ni supaya dibukakan pintu-pintu rezeki dengan ekonomi sekarang yang tidak menentu. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan. Yang kedua keistimewaannya, membaca surah ini dapat menyelamatkan orang yang takut, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang hutang. Seperti contoh kalau kita nak masuk medan perang, kita takut kita nak hilangkan gemuruh, digalakkan baca surah Al-Adiyat. Kemudian orang yang lapar, masuk kita pergi perang, duduk dalam hutan, tapi bekalan makanan tidak mencukupi, ataupun bekalan makanan terputus. Digalakkan baca surah ni supaya dimudahkan segala urusan. Seterusnya orang yang haus, macam duduk dalam hutan, kita tak ada bekalan makanan, bekalan air untuk minum, untuk bekalkan tenaga. InsyaAllah dengan baca surah Al-Adiyat ni boleh membantu serba sedikit pertolongan daripada Allah SWT. Yang terakhir, orang yang berhutang, seperti ekonomi sekarang ni, musim Covid ni, dengan duit KWSP tak menentu ni, tak tahu boleh keluar tak boleh keluar ni, dengan hutang kita bertangguh, insyaAllah dengan baca surah Al-Adiyat ni, insyaAllah dimudahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Faris Akmal bin Aziz di 183-11083. Pada hari ini saya akan membentangkan bab
tafsir surah Al-Adiyat dan tema perbahasan. Okey. Yang pertama, sesungguhnya sikap terlalu cintakan nikmat dunia adalah amat bahaya, kerana ia boleh mengundang sikap melampau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkhususkan cinta dunia ini dengan sebarang objek, seperti mana dalam surah yang lain, contohnya amwal, harta benda, atau aulad, yakni anak pinak. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz al-khair yang bermaksud kebaikan. Ini adalah agar manusia lebih berwaspada terhadap semua nikmat atau kebaikan yang dia miliki. Seterusnya yang ketiga, lafaz al-khair juga menunjukkan tidaklah salah manusia tersebut berada dalam kebaikan. Akan tetapi kesalahan tersebut adalah kerana kecintaan yang melampau terhadap kebaikan tersebut yang menjadikan dirinya melampau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang keempat, kita juga dapat memahami dari ayat tersebut, yakni ayat 8, bahawa nikmat kebaikan juga boleh menjadi suatu ujian yang sangat besar, bahaya dan sukar untuk dikesan. Maka dalam sambungan firman Allah SWT yang seterusnya, Allah SWT bertanya, tidakkah manusia tahu yang mereka akan dibangkitkan di kubur? Seterusnya tafsir ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Maka apabila dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Bu'sira di sini bermaksud perbuatan mengeluarkan sesuatu dari bekas, seperti kita mengeluarkan barang dari sebuah beg. Seolah-olah kalimah ini menggambarkan seorang sedang membunggah ataupun bongkar semua barang yang ada di dalam beg itu. Seterusnya, pertanyaan ayat ke-9 tadi adalah untuk menjadi suatu iktibar yang jelas kepada manusia agar mengambil peringatan seperti berikut. Tiada apa yang akan bersama dengan manusia tatkala dibongkar dari dalam kubur. Oleh itu, kenapa manusia masih lagi bersangatan cintanya terhadap nikmat dunia sehingga sanggup melampau derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nikmat itu tidak mengikutinya masuk ke dalam kubur. Akan tetapi, yang pasti, hanya dia sahaja Tuhan yang akan dihadapi suatu masa nanti. Seterusnya, tafsir ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hussila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Hussila yang bermaksud mengupas untuk menunjukkan apa yang di dalamnya. Ia adalah satu amaran kepada kita agar berwaspada dan berusaha menjaga diri kita sebaik mungkin. Bukan sekadar syariat, amalan luaran atau perwatakan luar. Bahkan hati juga mestilah tunduk dan utamakan cinta kepada Allah. Contoh penjagaan hati ialah seperti niat atau sebarang sifat dari dalam diri manusia. Contohnya macam ni. Jangan kita miliki hati yang sombong. Meskipun mulut kita tak sebut, namun apa yang ada dalam hati juga akan diperlihatkan. Memanglah kita tak sebut yang kita tu sombong, tapi apa yang dalam hati kita ni diperlihatkan, akan juga diperlihatkan di alam barzah. Alam barzah. Terusnya macam kita ni kena buang juga sifat malas untuk membuat kebaikan. Kita kena rajin buat baik. Apatah lagi perkara yang wajib. Sebab meskipun kita tidak berkata malas di mulut, memanglah kita tak kata malas kat mulut, namun apa yang dalam hati juga akan diperlihatkan. Maksudnya macam
Nanti dekat alam barzakh akan dilihatkan semua daripada di alam kebangkitan nanti. Semua akan diperlihatkan. Dekat dunia pun kita boleh tengok. Contoh orang tu malas buat baik. Diri kita pun akan tunjukkan yang kita ni malas buat baik. Seterusnya tafsir ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Maksudnya, sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Orang-orang yang ingkar mungkin akan tetap mempersoalkan kebenaran. Peristiwa bahawa hati juga akan dibongkarkan. Oleh itu, Allah SWT memberitahu lagi dalam ayat ini. Allah maha tahu apa yang mereka telah lakukan. Khabir. Maksudnya Allah maha mengetahui luar dan dalam perbuatan manusia. Allah bukan hanya tahu amalan fizikal sahaja, tetapi turut tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ini adalah satu pengukuhan Allah SWT bahawa benar-benar segala perihal manusia tidak dapat disembunyikan di sisi Allah SWT. Mungkin semasa kita atas dunia ni, kita selamat kerana tak ada siapa yang mengetahui perbuatan ingkar kita. Tetapi dekat akhirat tak selamat. Sama-samalah kita ubah ya. Atau mungkin semasa atas dunia kita ni dipandang mulia kerana tak ada siapa tahu isi hati kita. Yelah, Allah dekat dunia ni Allah tutup aib kita. Tak ada siapa-siapa tahu aib kita. So nanti ke akhirat, jangan harap Allah nak sembunyikan. So insyaAllah kita boleh ubah. Namun waspadalah, kerana satu masa nanti segala perihal diri kita akan dibongkarkan, yakni di padang mahsyar. Bahkan perihal hati kita juga akan dikupas kepada umum satu persatu. Semua orang tengok. Tak ada siapa pun terkecuali. Semua makhluk di bumi ni yang pernah hidup daripada zaman Nabi Adam sampai ke pengakhiran dunia ni, semua akan tengok perbuatan kita. Dan itu tak tahulah malu dia macam mana, rasa dia macam mana, hanya Allah saja yang tahu. Tapi sama-samalah kita ubah, kita taubat. Setiap hari kita perlu taubat. Paling common pun sehari. InsyaAllah kita boleh usaha. Okay. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan kepada komentar yang lain, yakni Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Rosli, nombor metrik P183111088. Saya akan sambung pembincangan. Iaitu ibrah daripada surah ini. Yang pertama, semua nikmat atas dunia ini sama sekali tidak akan bersama dengan kita untuk masuk ke dalam kubur. Oleh itu, hendaklah kita berusaha agar menjadikan ia sebagai alat untuk ditukar sebagai ganjaran amalan dengan melakukan amal soleh yang Allah beritahu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana kita mestilah perbanyakkan melakukan amal soleh seperti bersedekah, menolong orang, mengaji ataupun perkara-perkara yang baik. Perlu lebihkan lagi. Yang mana kita tahu nikmat dunia ni hanyalah sementara. Tentunya bila kita dah meninggal pun, kita tidak, orang kata harta seperti duit, kereta, kita tidak boleh bawa sekali dengan kita. So apa yang kita boleh bawa nanti hanyalah amalan. Ialah amalan kita ialah amalan kita yang kita lakukan di dunia. Sebab itu kita perlulah perbanyakkan amalan kita. Kita perlulah bermuhasabah diri kita untuk lebih ringan ataupun lebih semangat untuk kita lakukan amal soleh. Yang kedua,
usaha kita di atas dunia ini bukan sahaja untuk menjauhi perbuatan mungkar, bahkan termasuk sifat-sifat hati yang mazmumah. Kerana kelak hati juga tidak terlepas diperlihatkan isinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita mestilah menjauhi perbuatan yang buruk seperti mungkar. Malah kita kena, orang kata, mencegah kemungkaran. Contohnya bila kita nampak kawan kita buat benda yang tak elok, kita kena tegur. Kita, orang kata, bagi nasihat. So janganlah kita diam macam tu je. Kita kena cegah. Okay. Yang ketiga, janganlah kita menjadi golongan yang sombong dan lalai terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa ingat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjaga dirinya agar tidak menjadi hamba yang rugi. Okey, kita mestilah juga menanam sifat, kata sifat yang baik dalam diri kita. Contohnya seperti rendah diri dengan orang kata memberi salam, agar kita ni, orang kata, tak lahirlah sifat buruk seperti sombong pun lalai. Dan kita wajib juga, orang kata, menjaga solat kita, solat 5 waktu. Okay, bila kita dah jaga agama kita ni, kita tak taklah, orang kata, membuat perkara-perkara yang tidak yang disukai, apa yang dilarang oleh Allah. Kita mesti akan menjaga akhlak kita. Jadi kita, bila nanti, kita tak akan rasa rugi bila kita dah membuat satu kesilapan itu. Okay. Okey, seterusnya, apakah relevan surah ini dikaitkan dengan zaman sekarang? Okey, Allah bersumpah dengan perkataan kuda dari ayat 1 sehingga ayat ke-5 dalam surah ini. Kuda yang tercungap-cungap ibarat kehidupan manusia yang dalam hidup sehari-hari sering tercungap-cungap dalam mengejar duniawi. Keadaan manusia ini Allah samakan dengan kuda yang berlari kencang hingga putuskan percikan api. Manusia diumpamakan hidup bekerja tanpa kenal penat dan lelah hingga sampai tahap boleh membinasakan tubuh badan sendiri. Kalau kuda hasilkan percikan api semasa berlari, manusia kuda ibaratnya tinggalkan kesan di atas jalan dari kesan tayangnya bila mana kereta dibrek melejit selepas memucut 140 km per jam. Ya, maksudnya di sini sangat relevan kerana manusia zaman sekarang ini mereka lebih mementingkan harta dunia, yang mana mereka mengejar sangat, orang kata, harta dunia kan. Sebab orang kata zaman sekarang ni kalau tak ada duit memang kita tak boleh nak hidup. Yang mana bila manusia terlalu fokus kan untuk mencari harta dunia, duniawi ni, maka mereka terjatuh ataupun terlalai. Yang mana mereka lupa untuk melakukan ibadat, solat. Mereka makin lama mereka makin jauh dari Allah. Mereka dah lupa rezeki ini pun diturunkan oleh Allah. Yang mana mereka terlalu sibuk sangat dengan kehidupan dunia. So marilah kita bermuhasabah diri kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah balik. Okey. Pengikut dari surah ini juga Allah nak ingatkan kita bahawa ramai manusia yang kufur dengan nikmat Allah beri. Umumnya dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesihatan, keluarga, harta benda dan macam-macam nikmat lagi yang tak mampu kita tanggung. Berlebih-lebih nikmat itu sampai ada antara kita yang membazir, cepat begitu saja dan kadang-kadang tidak begitu menghiraukan sangat tentang nikmat itu. Anggap hanya satu kebiasaan bila mana dapat kembali melihat sinar pagi selepas dimatikan dalam tidur di malam hari, tak timbul di kepala bahawa udara yang disebut dalam talikan nafas itu adalah hasil dari kurnia Allah buat kita beristiadah. Dalam bab ibadah pula seringkali rasa liat untuk bersegera bangun buat. Tapi kalau dalam bab mencari harta dunia, saya manusia akan berlumba-lumba walaupun dalam keadaan diri tak berapa sihat. Okey, yang mana ini sebagai umat Islam perlulah bersyukur. Kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan manusia. Okey. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.